Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita telah solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan budaya solat berjemaah ini akan kita teruskan sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena barang siapa melazimkan diri dia solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, dia akan dapat 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Saya rela ringkas kerana tajuknya bukan itu malam ni. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dia lepaskan dia daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Yang ketiga. Yang keempat, dia meniti siratal mustaqim. Cepat seperti kilat. Dan yang kelima, dia dapat masuk dalam syurga tanpa hisab. Itu 5 fadilat bagi orang yang sentiasa solat 5 waktu berjamaah. Sebaliknya, kalau dia seorang-seorang, dia akan dapat 5 kebinasaan. Lawan daripada yang 5 tadi. Itulah mudah-mudahan kita dapat fadilat yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang sentiasa solat berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pengajian kita yang telah saya bicarakan pada bulan sudah. Bulan sudah saya dah cerita sampai dah mati, masuk kubur, bangkit dari kubur, kita jalan dah sampai ke padang mahsyar. Ini yang saya cerita sampai ke padang mahsyar bulan sudah. Soal lupa itu bukan salah saya punya orang lupa. Atau baru datang, bulan sudah tak datang mana nampaknya. Itu bukan salah saya ceramah saya bersambung daripada 1 bulan ke 1 bulan. Bulan sudah saya dah ceramah sampai
Bangkit dari kubur, semua berjalan ke padang mahsyar. Berkumpul semua sekali di padang mahsyar. Ya, semua orang ada di situ. Asal namanya manusia, setelah dia mati, dia akan bangkit, dia akan berada di padang mahsyar. Punya rapatnya, sempitnya, padatnya. Itu dah cerita belum sudah ni. Di padang mahsyar semua manusia-manusia akan berdiri di hadapan Allah SWT. Sudah saya cerita juga, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari yang mereka itu semua berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Kemudian dibariskan esok, sudah cerita juga. Ada kesinambungan apa yang saya cerita pada bulan sudah dengan malam ini. Yang cerita juga, kita dibariskan Allah pada 120 barisan yang membariskan malaikat lain dengan perintah Allah. Semua kita ini akan dibariskan kepada 120 barisan. Tak kira siapa, George Bush ke, Hitler ke, Napoleon Bonaparte ke, Abraham Lincoln ke, George Washington, semua akan dibariskan kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan tu, hanya 3 baris saja yang beriman. Sudah cerita belum sudah ni. Terus yang lagi 117 baris lagi tu, 120 talak 3, 117. 117 lagi tu semua masuk neraka dah. Kerana mereka tak beriman. Allah nak kabul Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Habis yang beriman pula dibubarkan barisannya, yang 3 baris itu dibubarkan barisan tu, dibariskan semula kepada 4 baris. Itu pun dah cerita yang sudah. Dibariskan semula kepada 4 baris. Yang pertama, orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang masuk syurga tak masuk neraka tapi lambat kerana kena hisab. Yang ketiga, orang masuk neraka dulu, golongan kiri. Dah habis dosa dan neraka, baru dia masuk syurga. Itu semua orang beriman lelaki ni, yang tinggal ni. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Kemudian malam ni kita nak cerita sambung lagi. Apa yang berlaku di padang mahsyar? Tempat perhimpunan, apa yang berlaku? Ada 4 perkara yang berlaku di padang mahsyar. Yang pertama, kita semua akan dihisab, akan dicek. Yang kedua, lepas dihisab akan diberi keputusan. Keputusan daripada hisab itu dapat kita menerima kitab amal kita. Yang kedua, ada convocation besar-besaran, menerima amal, suratan amal kita tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua orang akan ditimbang. Ada neraca besar-besaran di akhirat dan ditimbang antara dosa dan pahala. Amalan nak cerita tentang itu tu. Yang keempat, semua akan meniti siratul mustaqim. Kalau berjaya, lepas dapat masuk syurga. Kalau tak berjaya, jatuh dalam neraka. Itu yang kita nak cerita malam ni. Sempat ke tak? Wallahu alam. Tengok masa ya. Sekarang ni dah 7.45. Kita nak habis 8.18. Perkara pertama, ini untuk orang beriman lagi tau. Orang kafir dah masuk neraka dah, tak habis cerita dah. Orang kafir dah habis cerita. Tinggal orang beriman lagi. Tinggal tuan-tuan dan puan-puan dan saya juga. Mudah-mudahan lah kita masuk dalam golongan orang yang beriman. Kita akan menempuh 4 situasi, 4 keadaan. Yang pertama, semua kita ni akan dihisab oleh Allah SWT. Itu hisaban yang pertama yang berlaku di padang mahsyar. Everybody will be tested. Apa saja yang dia ada. Allah kabul Al-Quran. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa sahaja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham-faham tidak? Tak faham apa tak ngaji seorang putih tu. Itu akan dihisap. Cuma hisapnya ada 2 cara. Yang pertama, dihisap dengan hisap yang ringan. Yang kedua, dihisap dengan hisap yang bersangatan. Hisaban syadidah. Yang pertama, hisaban yasirah. Jadi kita mudah-mudahan kita dihisap dengan hisap yang ringan. Tak ada teruk nak hisapnya. Sudah lepas hisap, semua akan menerima keputusan hisap itu. Everybody will receive their convocation papers. Semua akan dapat menerima keputusan hisap.
Kemudian cara menerima itu yang jadi perbincangan kita malam ni. Ya. Ada 3 cara manusia menerima kitab amal dia. Yang pertama, dia akan menerima dengan tangan kanannya. Itu tanda bahagia tu. Kalau dapat menerima kitab dengan tangan kanan. Yang kedua, dia menerima kitabnya dengan tangan kiri. Itu kena seksa dulu. Yang lagi teruk lagi, dia menerima kitabnya dari belakang. Cucuk dada tu, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Nah, ini Allah gambarkan dalam Quran. Ya, yang pertama macam mana? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Ceknya cincai je. Malaikat cek cincai je. Tak ada perasa benar-benar. Tanya begitu aja. Itu kalau dapat dengan tangan kanan. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Dia balik kepada keluarganya dengan rasa gembira. Itulah yang paling membahagiakan. Kalau kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, semua masuk syurga. Kau semua dapat ni. Rasul-Rasul pun dia tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Kita pula dapat. Itulah yang paling membahagiakan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Ya. Yang pertama, everybody will be checked. Nobody is going to be left out. Ditanya. Ya, rumah ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Homestay ada berapa? Jual rumah. Entokah ada berapa? Mana duit belinya? Apa dapat macam mana duit belinya? Semua akan diambil kira. Ya. Motor ada berapa? Baju ada berapa? Tanah ada berapa? Duit ada berapa dalam bank? Saham ada berapa? Apa? Semua akan dikira. Tak ada satu yang ketinggalan. Itu hisap. Ya. Semua everybody will be tested. Akan ditanya. Itu cara. Nak tahu dia bahagia tak ada, macam mana cara menerima kitab. Kalau dia menerima dengan tangan kanan, itu tanda dia bahagia. Cara yang kedua, orang menerima kitab itu ialah dengan tangan kiri. Dia masuk dalam golongan kiri. Masuk dalam golongan kiri itu ashabus shimal namanya. Dia terdiri daripada golongan kiri. Siapa ashabus shimal tu? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Kata Allah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu dimasukkan dulu dalam neraka. Semua masuk neraka dulu. Yang terdapat asap yang panas. Neraka itu asapnya panas. Dalam neraka mana ada sejuk, mana ada selesa, mana ada nyaman. Asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar, mana orang dah? Itu masuk dalam golongan kiri. Dapat kitab dalam tangan kiri. Nanti akan masuk dalam neraka. Dalam neraka itu dapat asap yang panas. Asap yang biasa pun tak lalu kita nahor kan, kalau dia dah panas. Panas benar. Tak lalu kita nahornya. Sedut-sedut panas, sedut-sedut panas. Lalu kan? Tak boleh angkat tangan. Itu golongan kiri. Tapi lagi teruk, menerima kitab dari belakang. Itu lagi teruk. Menerima kitab amalnya dari belakang. Tangannya tu, Allah jadikan kuku tu temaga. Kemudian cucuk dada tu, pong, tembus ke belakang. Kita ambil kitab dari belakang. Itu lagi teruk. Ini Allah cerita dalam Quran ni. Bukan lawak, bukan reka-reka. Bukan lomba-lomba. Allah kata dalam Quran apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, cucuk dada tu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri
fasawfa yad'u subura, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Menjerit. Menjerit kecelakaan. Bukan menjerit seronok-seronok. Bukan gelak ketawa macam budak tu. Ni menangis, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Neraka tu ada namanya sa'ir, 7 neraka. Yang pertama namanya Jahannam. Sebab betul, Jahannam, jangan Jahannam, betul. Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Ini yang masuk dalam neraka Sa'ir, betul ya. Yang kelima namanya Khutamah. Kalla la yumbazanna fil Khutamah. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Hawiyah. Fa ummuhu Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazza. Mana dah? Antara 7 neraka itu. Pilihlah mana dah ya. Jahannam, Jahim, Saqar, Sa'ir, Khutamah, Hawiyah dan Lazza. Itu 7 neraka. Tapi yang ini dia masuk dalam neraka yang namanya Sa'ir. Ulang tayang untuk ulang bacaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni ya. Dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Bukan syair ya, Sa'ir. Syair lain, syair itu lagu. Ada seorang pemuda cantik, dia duduk di kampung Temiang, itu syair. Ini syair, sin ya, bukan sin ya. Itu cara menerima kitab. Siapa nak dari belakang angkat tangan. Siapa nak ambil kitab dengan tangan kiri, angkat tangan. Siapa nak ambil kitab dengan tangan kanan. Angkat semua hendak, saya pun tak. Kau dapat tangan kanan ya. Itu proses pertama di padang mahsyar. Dah lepas itu semua orang akan pergi ditimbang. Di akhirat nanti di padang mahsyar tu ada timbangan besar-besaran. Ada dacing yang besar benar menimbang pahala dan dosa. Berat pahala ke berat dosa ditimbang. Jadi kalau berat pahala, apa kata Allah? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah. Tak pernah dengar kayak ni. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada di dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Syarat kebajikannya berat, pahalanya berat, dosanya ringan. Ringan dosa, berat pahala. Allah redha dengan dia. Apa yang dia buat semua Allah redha. Dia nak mahligai syurga, Allah redha, dapat mahligai syurga. Dia nak makanan syurga, Allah redha, dapat makanan syurga. Allah redha. Apa aja dia nak. Tak ada bantahan dari Allah Taala. Tak ada kata Allah no way dapat, tak ada. Dapat juga apa yang dia nak. Kerana Allah dah redha. Kerana dia berat, pahala yang berat. Sebab itu dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, kumpulkan pahala sebanyak-banyak mungkin. Allah suruh kita cari bekalan ke akhirat. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari kamu akan bekalan nak bawa balik esok. Apa bekalan nak bawa balik? Duit. Berat, nasi minyak, nasi dagang, nasi biryani. Bukan itu. Yang nak kita bawa balik ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat taqwa. Taqwa itu apa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu tanda orang taqwa. Sekali lagi, bukan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Itu bukan taqwa. Itu mencampur aduk dengan hak dengan yang batil. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang, tinggalkan. Buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Baru taqwa. Bila taqwa, barulah terjamin keselamatan kita di akhirat. Di dunia menjamin, di akhirat menjamin. Tapi kita tak cerita dunia, dah mati ni tak cerita dunia lagi dah. Cerita akhirat.
Kerana itu jaminan dari Allah SWT. Siapa tak nak angkat tangan? Nah, ya. Jadi ditimbang tu dalam dunia ni kita kena kumpulkan banyak-banyak kebaikan. Nah, jangan juih je bibi orang nama sunat jalan sunat. Kita nak pahala dah. Kalau nak pahala buat yang sunat-sunat tu. Esok dikumpulkan semua pahala tu ditimbang. Nah, yang makruh tu begitu juga. Tinggalkan. Kerana sunat tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tak ada apa-apa, tak buat. Tapi kalau tak ada pahala, so apa nak timbangkan? Jadi buat banyak sunat-sunat. Semayang sunat banyak, buat banyak-banyak. Puasa sunat, buat banyak-banyak. Sedekah sunat, buat banyak-banyak. Zikir sunat, buat banyak-banyak. Selawat sunat, buat banyak-banyak. Ya? Jaga 7 anggota tu. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga kemaluan. Yang sunat-sunat tu buat belakang. Ya? Barulah kita terkumpul pahala kita. Ya, itu namanya timbangan, mizan. Dia timbang antara pahala dan dosa. Kalau berat pahalanya sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Ya, nak syurga Allah redha, nak mahligai syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha. Bagaimana? Nak hiburan di syurga Allah redha. Apa saja Allah redha. Kalau dapat keredaan Allah Ta'ala. Tapi barang siapa timbangan kebajikannya ringan, kurang menang, pahalanya kurang, sebaliknya dosanya berat, dia sambung ayat tadi. Tadi fa'amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi insyatir radiyah. Sambungnya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan aja. Dia sembahyang 2 kali setahun aja. Itu tak sembahyang. Itu pun tak sunat. Bila 2 kali setahun, yang kaya aja. Itu pun kerana baju Melayu baru, samping baru. Dia pun sembahyang. Dia tak pernah sembahyang. Lantaklah orang azan, dia pun tak peduli, tak kerti. Nehen aja tak. Ambil tak faham aja. Jadi bila ditimbang ringan pahalanya, berat dosanya. Apa akibatnya? Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Sama tak kan? Fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan menjadikan hawiyah itu sebagai mak dia. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia memang tak pernah bermak kan? Masa kecil-kecil tu apa buat dia mak? Dipeluknya dia kedah. Diciumnya dia kedah. Ditimang-timangnya je ke dah? Didakap-dakapnya je ke dah? Digosok-gosoknya dah? Begitulah mak dengan anak. Tapi ini maknya apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun khamiyah. Api yang bersangatan nyala. Api neraka yang bersangatan nyala. Jadi maknya api neraka itulah yang memeluk dia. Api neraka itulah yang mencium dia. Api neraka itu dia yang menimang dia. Api neraka itu yang melambung-lambung dia. Api neraka itu yang menggosok-gosok dia. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang dah? Bermak kan? Hawiyah. Itu hisaban ya. Itu dia proses yang ketiga yang dilalui oleh orang-orang beriman. Orang tak beriman dalam cerita dah masuk neraka dah. Ini orangnya layak masuk syurga. Tapi dia kena melalui 4 proses tadi ya. Yang pertama hisaban, yang kedua pemberian kitab, menerima kitab amal, yang ketiga ditimbang. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Proses yang kena dilalui, iaitu meniti siratal mustaqim. Nak menentukan dia selamat ke tak selamat ke, dia kena meniti siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan-puan, titi siratal mustaqim itu apa? Satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Sekali lagi, apa erti titi siratal mustaqim? Satu titian atau satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga kena meniti sirat dulu. Kena meniti siratal mustaqim tu.
Itu proses yang terakhir yang dilalui oleh orang yang beriman. Kena meniti siratal mustaqim. Tak ada jalan lain, tak ada. Ada tak jalan lain? Ikut bawah. Ikut bawah apa? Ha? Tuan Haji Mazlan, ikut bawah apa? Neraka, tak nak? Ini atas je. Meniti siratal mustaqim, ya. Besarnya titi siratal mustaqim tu tuan-tuan dan puan, besar mana? Ada besar Golden Gate of San Francisco, ada besar itu. Ada besar jambatan Tambak Johor, ada besar itu. Ada besar jambatan Pulau Pinang, ada besar itu. Ada besar jambatan Iskandariah yang menghubung Kuala Kangsar melalui Sungai Perak, ada besar itu. Ya. Ada besar jambatan Kampung Gajah ke Cakap Ladir, ada besar tu. Atau ada besar jambatan di Botel tu, menuju ke seberang Botel tu, Botel kanan, Botel kiri tu, ada besar tu. Bayangkan, titi siratal mustaqim tu besarnya lebih kecil daripada rambut. Dengar elok. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Kata apa mereka rambut belas ribu, tapi tengok dalam kitab tak ada pun. Dan kita tak kata rambut belas ribu, tapi dia ada tulisnya lebih kecil daripada rambut. Itu titi siratal mustaqim. Ya. Jauhnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. Dengar elok. Dari tepi ke tepi itu. Ni tepi yang belah ni padang mahsyar, tepi sana syurga. Dari padang mahsyar ke syurga tu jauhnya 15,000 tahun perjalanan. Jalan 15,000 tahun baru sampai. 5,000 tahun mendaki. Daripada padang mahsyar tu mendaki 5,000 tahun. Cukup 5,000 tahun mendatar. Datar tak bini jadi ya. Bukan menurun mendaki berak tapi ni. Artinya plain ya, mendatar. 5,000 tahun lagi menurun. Itulah dia besarnya, panjangnya titi siratal mustaqim. Agak-agak boleh lepas ke tuan-tuan. Besarnya lebih kecil dari rambut. Bukan besar titian jambatan tu, lebih kecil dari rambut. Besar rambut lah, besar tali belati pun tak lepas kita. Ini besar rambut lagi lah kecil daripada ya. Besarnya lebih kecil daripada rambut dan keadaannya lebih tajam daripada mata pedang. Keadaannya lebih tajam daripada mata pedang. Bukan pedang yang tuan-tuan simpan rumah tu, itu tumpul buat perhiasan aja. Ini pedang zaman Rasul dulu. Pedang perang dulu. Pedang Sayyidina Ali tu. Di mana? Sekali takut putih kepala. Itu tajamnya pedang ya. Itu titi siratal mustaqim. Agak-agak boleh lepas ke tuan-tuan dan puan-puan. Lepas itu ada pula pengait. Dia bukan lepas itu saja, ada pengait. Baca dalam musikah hadis itu tu. Wa bihi kalalib katanya. Di atasnya ada kalalib. Kalalib itu pengait. Supaya orang tu jatuh. Kalau jatuh dari titi sirat tu mana perginya? Neraka. Wa bihi kalalib katanya. Supaya orang tu jatuh daripada titi sirat tu ke dalam neraka. Itu keadaan titi siratal mustaqim. Siapa lepas dia akan dapat masuk syurga. Siapa terjatuh di bawah tu lah 7 neraka menunggu. Terbuka aja, tenganga aja. Ditanya dia neraka tu, kamu nak lagi kali? Ada ke lagi kita? Muat lagi kamu ni? Ada ke lagi kita neraka? Sentiasa menerima aja. Kejatuhan orang-orang daripada atas titi siratal mustaqim masuk neraka. Jadi nak kata nak lepas. Kalau tidak, cara yang pertama mesti beriman dulu. Jangan sekali-kali melakukan perkara yang boleh membatalkan iman, yang boleh membatalkan syahadat. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang 5 waktu. Never miss your prayer 5 times a day. Dan bagi orang laki-laki kalau nak lepas, hendaklah dia jangan miss sembahyang secara berjemaah. Jangan miss sembahyang berjemaah. Dengar ke ni tuan-tuan dan puan? Ada yang tak dengar lagi?
Suara saya kuat ni, saja nak bagi kuat, bagi dengar. Jangan miss sembahyang berjemaah. 5 waktu saya semalam. Ya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Sentiasa berjemaah. Ini orang lelaki aja, orang perempuan tak apa. Orang perempuan boleh seorang-seorang di rumah. Orang lelaki mesti berjemaah. Karena apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, tak hendak berjemaah, seorang-seorang pula tu. Kalau di rumah tu, kalau berjemaah dapat pahala, bagus juga. Tapi tak adalah sebagai kalau di masjid ni surau. Tapi di rumah boleh. Dengan isteri dan anak-anak tak apa. Masih lagi dapat pahala 27 kali 27 darjat. Sekiranya kamu sengaja tak siur nak datang ke masjid, tak siur nak datang ke surau, tak siur nak berjemaah, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kerana Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dia mesti berjemaah. Ya. Rumahnya pun dalam masjid, senang. Dia dari rumah dia terus pergi masjid je. Itu Nabi. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah dia. Dia sesat. Esok di akhirat sesat tau. Bila sesat di akhirat, cari-cari syurga tak jumpa, cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Kalau tak jumpa syurga pergi mana? Jumpa apa? Jumpa neraka lah. Jadi nak lepas macam tu lah. Ditanya Nabi macam mana nak lepas ya Rasulullah? Udahlah lebih kecil dia rambut, lebih tajam daripada mata pedang, jauh pula tu. Macam mana nak lepas? Nabi jawab, kalau kamu menyeberangi laut, ada tak kenderaan kamu nak menyeberangi laut? Ada lagi sahabat. Apa tu kenderaannya? Perahu. Esok ada perahu. Kamu boleh naik perahu tu, menyeberangi titik Siratul Mustaqim tu. Apa perahu tu? Iaitu bagi mereka-mereka yang berjemaah. Tempat dia mendirikan jemaah itu adalah menjadi seolah-olah jadi macam perahu, jadi sampan, supaya dia menyeberangi titik Siratul Mustaqim itu dengan selamat. Ada kenderaan. Bukan seorang-seorang. 5 waktu saya semalam. Kalau masjid ni jadi tempat kita berjemaah, inilah jadi kenderaan kita. Kalau masjid Timiyah, ada surau ada, masjid ada. Surau lah, surau tu jadi kenderaan dia. Masjid kampung jadi kenderaan dia. Masjid tapah tu jadi macam perahu mengenderai orang-orang yang meniti Siratul Mustaqim tu. Itu keadaan titik Siratul Mustaqim. Ada pengait, ada pula apa? Bukan ada pengimbang pun. Tahu pengimbang? Orang serkas ada, orang amat masuk serkas dengan itu. Tak ada serkas, dulu ada. Dia meniti kayu besi yang panjang tu, dia ada pengimbang. Kalau nak kiri dia berat di sini, ada balik lurus. Yang macam itulah. Ada pengimbang. Ini tak ada apa. Itu titik Siratul Mustaqim. Kalau masuk, 7 neraka menunggu di bawah. Kalau tak masuk, lepas 8 syurga menunggu seorang sana. 8 syurga menunggu. Jadi terpilih mana nak? Nak masuk neraka ke, nak lepas ke syurga? Kalau lepas ke syurga, bahagialah dia. Gembiralah dia. Kalau masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan, daripada titik Siratul Mustaqim tu, kalau jatuh masuk neraka, jatuhnya aja 70 tahun baru sampai. Jatuhnya aja 70 tahun baru sampai, tahu? Jatuhnya 70 tahun baru sampai. Beri sembang lah, apa tak boleh ya? Kamu masuk neraka? Kenapa? Aku ni asal ujung minggu ngambil 2 ekor. Asal ujung minggu je ngambil 2 ekor. Boleh sembang. Kamu begitu ke? Aku begitu juga. Aku seronok minum arak. Nak minum arak aja. Teh tak minum, kopi tak minum. Nak minum whisky, brandy, champagne, vodka. Itu aja minum. Itu masuk neraka ya. 70 tahun. Ini ada hadisnya, bukan longgok-longgok tau. Nabi tengah berkuliah, tengah orang ramai apa ini, tiba-tiba dengar satu bunyi yang kuat, dentuman yang kuat. Pum, macam satu benda jatuh. Nabi pun tanya sahabat,
Kamu tahu ke apa bunyi yang jatuh itu, wahai sahabat-sahabatku? Kata Nabi. Jawab sahabat, yang tahu hanya Allah dan Rasul saja. Kami tak tahu. Kata. Apa jawab Rasul? Itulah dia bunyi orang yang jatuh ke dasar neraka daripada titik siratal mustaqim. 70 tahun yang sudah. Kata. Dia jatuhnya mula-mula 70 tahun yang sudah. Ini baru dengar bunyi. Menandakan lamanya dia jatuh saja. Orang jatuh kapal terbang berapa lama? Kita tak tahu dia tak pernah jatuh kapal terbang, tapi biasanya apa? Berapa lama jatuh kapal terbang? Habis 3 minit, 5 minit. Itu sampai ke bawah. Ini 70 tahun. Dan sembang dulu. Kalau budak kecil jatuh, tapi budak kecil tak boleh masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, budak kecil itu jatuh, udah beruban baru sampai ke dasar neraka. Siapa lalu nahor yang kata? Itu neraka ya. Jadi itu namanya siratal mustaqim. Meniti siratal mustaqim itu ujian di terakhir. Mudah-mudahan kita lepas ujian itu dan dapat melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Tapi tak nak kata. Syurga ada 8 minggu. Kita akan cerita syurga lepas ini insya-Allah. Syurga cerita, neraka pun ada cerita lepas ini. Tajuk lepas ini. Cerita syurga, cerita neraka. Masuk dalam syurga. Syurga ada 8 minggu sana. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Yang ketiga namanya Ma'wa. Sebab betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa tak betul. Dia nak Ma'wa macam orang Pulau Pinang, macam Kedah. Ya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kata Allah ya. Syurga itu namanya Ma'wa. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Banyak syurga tu. Namanya Ma'wa. Di atas segala apa yang dilakukan dalam dunia ni. Ma'wa tak betul. Ma'wa itu artinya girlfriend. Ma'wa tak betul. Ma'wa itu kata orang gajah mak saudara. Yang betulnya Ma'wa. Nombor 3. Nombor 4 namanya Darussalam. Ya, tiap malam kita dipimpin oleh Cik Imam minta Darussalam. Ada tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Darussalam itu nombor 4. Nombor 5-nya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Penuh dengan nikmat dia. Fi jannatin na'im. Penuh dengan nikmat dalamnya. Nikmat syurga itu. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Jannatul Khuld, kekal. Kekal, mudanya kekal, cantiknya kekal, bahagianya kekal, tenaganya kekal, keseronokannya kekal, apa saja kekal ya. Itu namanya Jannatul Khuld. Umurnya kira-kira 30-an nanti kalau cerita tentang syurga itu cerita ya. Umur kira-kira 30-an lah. Tak pernah tua daripada itu. Tahun depan 30-an lagi. Lagi tahun depan 30-an lagi. Lagi setahun 30-an lagi. Sampai beribu tahun umurnya masih 30-an juga. Itu syurga Khuld namanya. Jannatul Khuld. Yang keenamnya namanya Jannatul Jalal. Jannatul Jalal artinya sangat agung. Agung belaka. Semuanya agung belaka. Nombor 1 belaka. Kecantikan nombor 1, kekayaan nombor 1, kesihatan nombor 1, kehebatan nombor 1. Semua itu Jalal. Dan yang ke-7 namanya Jannatul Qarar ataupun Darul Qarar. Qarar itu tenang. Tak ada susah. Tak ada sakit. Tak ada bimbang, tak ada takut. Tenang aja. Itu 8 syurga ya. 8 syurga, 7 neraka. Menandakan kasih sayang Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Allah sediakan 8 syurga dan 7 neraka. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam neraka. Tak lalu kita nahor neraka ya. Nanti akan datang kita cerita bab neraka insya-Allah lepas ni ya. Boleh pilih dulu lah. Nak cerita syurga dulu kan, nak neraka dulu boleh pilih ya. Tapi kena hadir lah. Jangan sekali-sekali je datang. Mana nak tahu.
Alright. Ya. Itu ujian-ujian yang bakal kita terima di akhirat besok. Semua orang akan menerima ni. Tak ada seorang terlepas. Ya. Yang timbang yang dibari tadi, masuk dalam 3 golongan ke atau masuk dalam golongan nombor 4? Sama tak? Dibari ke nak bari nombor 4. Kita nak kalau boleh jangan masuk dalam golongan yang keempat. Kita nak 3 baris tu, beriman tu. Dan kalau boleh bila dibarikan nanti, ialah kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Dalam syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Syurga sikit-sikit. Bagi nunggu apa? Nunggu azan. Dalam syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah kita lihat dengan mata. Tak pernah kita dengar dengan telinga. Dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu Allah sebut dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Syaratnya kita diiktiraf sebagai hambanya. Fiha, di dalamnya, dalam syurga itu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, merdunya, sedapnya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, nak bayang pun tak hati. Itu keadaan dalam syurga. Siapa tak nak? Jadi mudah-mudahan kita lepas daripada titik siratul mustaqim tu dan dapat masuk dalam syurga mana-mana tak kira. Tapi yang bagus kalau dapat syurga Firdaus, itu yang tertinggi, yang paling bagus. Tapi kalau boleh semua syurga tu kita dapat. Nikmat syurga tu macam-macam, nanti kita cerita insya-Allah. Apa ada dalam syurga tu? Makanannya macam mana, pakaiannya macam mana, kenderaannya macam mana. Berapa peratus ada nikmat dalam syurga tu dibanding dengan dunia ni? Itu semua kita cerita ya. Sekian dulu dah bunyi totong tu ya. Artinya sudah nak azan dulu. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah